Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للحل والله لخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita mengikuti kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini kita akan sambung pada hadis yang ke-32 daripada 40 hadis An-Nawawi di bawah tajuk menghilangkan kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Rawahu Ibnu Majah. Hadis pendek tuan. Hadis pendek, kita boleh hadis awal, insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-32 ini diriwayatkan daripada Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Baik. Hadis ini dibawa 4 perkataan sahaja. La darara wa la dirara. Hadis kedua yang terpendek yang kita baca dalam 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang pertama yang terpendek la takhdha, kita dah baca dah. Hadis yang ke-16 kalau tak silap saya. Hadis yang ke-16 la takhdha. Dua perkataan. Dalam hadis ini dibawa 4. Kedua yang terpendek. Baik. Sebelum kita masuk pada syarah hadis, siapakah perawi hadis yang dinamakan dalam hadis ini yang disebut sebagai Abu Sa'id Al-Khudri? Atau nama sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu, atau kita boleh sebut radhiyallahu anhuma, sebab dia sahabat Nabi dan ayahnya Malik bin Sinan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelar sebagai Abu Sa'id Al-Khudri dan nama ini masyhur. Kalau kita belajar hadis, kalau kita banyak baca hadis, selalu kita akan jumpa perawi hadis yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, sebab dia di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, antara yang terbanyak juga yang meriwayatkan hadis. Boleh dikatakan dalam ranking 10 tu dia nombor 7 lah, nombor 6 ataupun nombor 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Macam kita pernah sebut di sini, tidak semua sahabat Nabi SAW mereka ini meriwayatkan hadis. Tidak semua sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis. Tidak semua sahabat Nabi SAW mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir,
mengajarkan hukum fiqh, ataupun tidak semua sahabat Nabi ni menjadi ulama. Menjadi ulama. Ada sahabat Nabi yang baru masuk Islam terus syahid. Tak sempat belajar dengan Nabi, tak sempat bahkan tak sempat meriwayatkan hadis pun. Contoh yang kita pernah sebut, Sumayyah, wanita pertama yang syahid. Suami dia Yasir, yang pertama yang syahid, waktu di Mekah lagi, awal masuk Islam dah syahid. Dan begitu sahabat-sahabat yang lain juga. Tak semua sahabat Nabi yang sempat meriwayatkan hadis ataupun yang dikira sebagai ulama di kalangan sahabat. Baik. Jadi antara sahabat-sahabat Nabi yang dikira sebagai ulama di kalangan sahabat, fuqaha di kalangan sahabat, bahkan menjadi pakar rujuk sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat lain yang datang kemudian datang rujuk kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk belajar agama, untuk mengambil hadis, meriwayatkan hadis dan sebagainya. Baik. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW, saya sebutkan tadi. Sa'ad bin Malik. Sa'ad ini ataupun gelarnya Abu Sa'id Al-Khudri, di sahabat Nabi. Ayahnya Malik bin Sinan juga sahabat Nabi SAW. Dia masuk Islam bersama dengan ayahnya pada tahun pertama hijrah. Ketika itu umurnya 10 tahun. Ketika itu umurnya 10 tahun. Jadi kita boleh faham Abu Sa'id Al-Khudri ini ataupun Sa'ad bin Malik ini dia lahir 10 tahun sebelum hijrah. Dia lahir 10 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik. Ketika mana berlaku peperangan Badar, berlaku peperangan Uhud, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, Abu Sa'id Al-Khudri ini dia tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud bersama dengan ayahnya. Kerana pada ketika itu usianya baru 10 tahun. Kalau perang Badar tahun kedua hijrah, maknanya umur dia 11 tahun. Perang Uhud tahun ketiga hijrah, umur dia 12 tahun. Terlalu muda untuk dia mengikuti pasukan ataupun tentera muslimin berperang di medan Badar ataupun berperang di medan Uhud. Tetapi ayahnya pergi. Malik bin Sinan, ayahnya ni pergi berperang di medan Uhud, Badar dan Uhud. Baik, ada satu peristiwa, ni cerita ayah dia. Satu peristiwa dalam perang Uhud, ketika mana Nabi SAW cedera parah. Dalam perang Uhud kita tahu sejarah yang sangat menyedihkan. Perang Uhud kalau kita cerita panjang lah. Bila mana saat-saat kritikal ataupun saat yang getir, Rasulullah SAW sedang cedera parah. Rasulullah jatuh pengsan, lepas tu luka-luka sampai gigi Nabi patah, bibir Nabi berdarah dan sebagainya, kepala Nabi terluka, tenggelam, topi besi Nabi tu tenggelam masuk dalam kepala, sehingga topi besi tu tercucuk di peha Rasulullah SAW. Maka datang Abu Ubaidah Al-Jarrah menggunakan gigi geraham dia, tarik besi ataupun besi yang tercucuk pada wajah Nabi SAW sampai tercabut gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian datang pula ayahnya ni, Malik bin Sinan. Datang Malik bin Sinan, dia rawat luka Nabi SAW di wajah, dan dia dihisap darah-darah yang ada pada wajah Nabi yang terluka tu, jangan sampai darah itu jatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW toleh, Rasulullah tanya, kamu hisap? Kamu telan? Maka jawab Malik bin Sinan, aku telan darah tu. Dia keringkan darah Nabi, dihisap darah Nabi yang ada pada luka di wajah Nabi tu, di muka Nabi tu, dan dihisap darah tu. Biasanya kalau kita, mungkin kalau kita hisap ataupun kalau kita buang darah tu dan kita muntahkan balik, tak, dia telan. Malik bin Sinan ni dia telan darah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haramlah api neraka ke atas jasadnya. Sehingga gitu. Tapi Nabi ini khususiat pada Nabi saja. Tuan-tuan kena faham tak? Nabi sahaja. Tuan-tuan lepas ni jangan pergi hisap darah orang lain pula, jadi Dracula pula kan. Pergi hisap, pergi jilat darah orang lain pula kan. Ada pula mana-mana wali mengaku wali Allah ke, mengaku Imam Mahdi ke apa ke, tuan-tuan pergi cium dia, hisap darah dia. Jangan tuan. Ini khususiat pada Nabi SAW sendiri, Nabi saja.
Sebab Nabi sebut dengan darahku, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku. Darah Nabi saja, bukan darah orang lain, Nabi saja. Dalam peristiwa yang lain juga, ada sahabat yang lain juga, saya tak ingat nama dia. Bila mana Nabi SAW berbekam, Nabi bekam, darah tu Nabi pesan pada sahabat supaya darah tu dibuang, dan Nabi pesan supaya darah tu tidak kelihatan oleh manusia ataupun haiwan, buang di tempat yang mana tidak boleh dilihat oleh manusia ataupun haiwan. Maka sahabat ni pun dijalankan tugas, dia pun ambil darah bekam Nabi tu, dia pun bawa. Lepas tu kemudian dia kembali kepada Nabi. Nabi tanya dia, dah buang belum? Dah. Buang kat mana? Aku buang seperti mana yang engkau suruh ya Rasulullah. Aku buang di tempat kat mana manusia tak boleh lihat, kat mana haiwan pun tak boleh lihat. Kamu buang kat mana? Buang dalam perut. Ditelan je darah bekam Nabi SAW. Tapi Nabi saja kita sebut, khususiat, keistimewaan hanya untuk Nabi sahaja. Tu kita kena faham betul. Ada pula kita isap darah orang lain jadi Dracula pula. Baik. Malik bin Sinan dalam perang Uhud, dia buat begitu. Dia hisap darah Nabi SAW, dia telan. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia adalah salah seorang di antara sahabat Nabi yang melakukan bai'ah dalam Bai'atul Ridwan pada tahun ke-6 Hijrah. Bila mana Nabi SAW bergerak daripada Madinah untuk kali pertama menunaikan umrah selepas mana Nabi berhijrah 6 tahun. Bila mana Nabi tinggalkan kota Mekah, Nabi berhijrah, selepas 6 tahun barulah Nabi diwahyukan oleh Allah SWT untuk masuk ke Mekah. Itu pun pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi dihalang, Nabi tak dapat masuk. Maka ketika itulah Nabi membuat bai'ah, Nabi mengikat janji setia, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut Bai'atul Ridwan ni, saya lupa lah ayat dia, tahta apa, macam yang sebut Bai'atul Ridwan tu, saya lupa ayat. Kalau ingat saya baca nanti. Iz yubayi'unaka tahta syajarah. Mereka-mereka yang ingatlah mereka-mereka yang berbai'ah bersama Nabi SAW di bawah pokok, iaitu di Syumaisi ataupun di Hudaibiyah. Dalam peristiwa Sulh Hudaibiyah tu, tuan-tuan boleh bacalah sejarah tu. Baik, salah seorang di antara sahabat Nabi SAW yang turut berbai'ah dalam peristiwa tersebut adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang kita bacakan pada malam ini. Baik, beliau telah meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1170 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa orang sahabat yang lain, yang mana antaranya ayahnya sendiri Malik bin Sinan dan saudaranya Qatadah bin Nu'man, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Musa Asy'ari dan ramai lagi. Dia ambil hadis daripada Nabi SAW sendiri, dan juga ada hadis-hadis yang dia ambil daripada para sahabat Nabi SAW. Kemudian dia ajarkan pula, diriwayatkan hadis itu sendiri kepada anak-anaknya, antaranya Abdul Rahman, kepada isterinya Zainab binti Ka'ab bin Ajran, Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga kepada Abdullah bin Abbas, Abu Tufail, Nafi' dan Ikramah dan sebagainya. Dia ajarkan hadis kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, tadi kita sebut tentang Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat Nabi SAW, umur 10 tahun dia masuk Islam. Maknanya dia bersama dengan Nabi SAW tak lama, lebih kurang 10 tahun. Dia antara sahabat-sahabat Nabi yang agak muda, usianya muda, bersama dengan Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas, siapa lagi? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda. Dalam perang Uhud ni semua ni nak ikut Nabi. Walaupun usia masih muda, masih remaja, kita boleh tengok semangat remaja zaman Nabi SAW nak dibandingkan remaja zaman sekarang. Jauh beza langit dengan bumi lah. Jauh beza dengan langit dan bumi. Iman mereka, kesungguhan mereka, kecintaan mereka kepada Islam, kecintaan mereka kepada Nabi SAW, walaupun di usia muda, mereka tak takut dengan kematian. Pergi perang ni, pergi perang, bukan kata pergi perang ni macam nak pergi melancong, pergi
pergi bercuti apa. Ini nak pergi perang, nak pergi angkat senjata. Balik belum tahu lagi dapat balik ataupun tak. Balik hidup-hidup ataupun balik terluka ataupun tak balik dah. Gugur di medan perang. Tapi mereka sangat bersemangat. Baik. Itulah salah seorangnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu cerita sebelum kita masuk hadis, sebab hadis pendek kita panjangkan sikit manaqib. Satu cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri ni, beliau terkena dengan satu peristiwa di mana dia meruqyahkan ataupun menjampi. Ruqyah ni bahasa Arab, sebenarnya sebut jampi lah. Abu Sa'id Al-Khudri pernah diminta oleh seorang Badui, seorang Arab Badui, untuk ruqyahkan ataupun untuk nak jampikan anaknya yang disengat kalajengking. Kita tahu kalajengking ni binatang yang berbisa lah, bila mana diminta oleh orang Arab Badui ni kepada sahabat Nabi SAW Abu Sa'id Al-Khudri untuk dirawat anaknya yang terkena sengatan ataupun bisa kalajengking ni. Maka datanglah Abu Sa'id Al-Khudri, dia ambil air dan dibacakan suratul Fatihah. Jampi dia Fatihah saja. So kita pun boleh buat kan, jampinya Fatihah saja. Dia baca Fatihah, hembus 3 kali dekat air dan dibagi minum pada anak Arab Badui tadi yang terkena sengat dan sembuh dia. Ruqyahnya hanya bacaan suratul Fatihah saja. Jadi tuan-tuan kalau nak praktik, boleh praktikkan. Contoh dengan sahabat Nabi. Cuma ada caranya. Saya bagi cara sikit, saya bagi petua sikit. Ini apa yang saya belajar daripada guru-guru yang kita ambil, daripada guru-guru. Cara kita nak merawat diri kita ataupun nak menjampi diri kita sendiri ataupun orang lain lah, yang mungkin sakit, demam dan sebagainya, kesurupan, kerasukan ke apa ke, dengan membaca suratul Fatihah ini. Sebab Al-Quran kita tahu Al-Quran ni syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita ambil penawar daripada Al-Quran. Dalam masa yang sama kita ikhtiar lah, jumpa doktor, rawat luka apa semua, pergi klinik, kita ikhtiar. Tapi tak tinggal apa yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi pesankan kepada kita. Baik, caranya bagaimana tuan-tuan? Kita boleh ambil air tak kisahlah air apa pun, air kosong ke, air mineral ke, ambil, baca Fatihah, boleh baca sekali, nak baca 3 kali pun boleh, nak baca 7 kali pun boleh. Biasa saya akan baca 3 kali ataupun 7 kali. Caranya ialah baca bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim sehinggalah waladhdallin sampai habis 7 ayat, tetapi dengan keadaan wasal, dengan bersambung. Tuan-tuan nafas kena panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tak panjang juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca secara sambung. Dalam solat sunat kita baca 7 ayat surah Al-Fatihah secara putus-putus. Sunat, kecuali dalam solat sunat, macam contoh kita solat tarawih ke apa ke, boleh baca sambung. Tapi dalam solat fardu, dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita baca satu ayat, sepotong-sepotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau sambung Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin, boleh sambung, tak ada masalah. Cuma saya sebutkan tadi, dalam perawatan, dalam ilmu ruqyah, kalau kita nak jampi orang dengan suratul Fatihah, baca 7 ayat ni, bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Sampai habis. Tuan-tuan cubalah praktikkan, insya-Allah. Kalau mujarab insya-Allah, mudah-mudahan mujarab lah insya-Allah. Itu caranya, Boleh tuan-tuan, boleh. Nak lagi tuan-tuan? Nak lagi ilmu jampi?
Kalau ayat kursi pun sama juga. Ayat kursi terbalik. Ayat kursi dia ada 7 wakaf. Ayat kursi, dia kalau nak mujarab baca ayat kursi untuk jampi, untuk jampi orang yang kena kerasukan ke apa ni, kena berhenti setiap wakaf tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berhenti. Maksudnya 7 kali nafas lah, 7 kali berhenti. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berapa dah? Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Sampailah habis. 7 kali berhenti. Itu petua ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kaedah ini kaedah. Tuan-tuan jangan tanya pula, ada dalil tak Ustaz? Ada hadis tak? Tak. Ini berdasarkan ilmu perawatan, berdasarkan ilmu ruqyah ataupun berdasarkan ilmu perubatan Islam yang dipraktikkan oleh pengamal perubatan Islam lah, yang kita belajar dan saya kongsikan kepada tuan-tuan insyaAllah. Baik. Itu berkaitan dengan biografi Abu Sa'id Al-Khudri dan pengalaman dia merawat Arab Badui, anak seorang Arab Badui yang terkena sengatan kalajengking, dan dia baca Fatihah, Allah sembuhkan. Sebab tu Allah sembuhkan. Baik. Dia meninggal dunia pada usia 86 tahun di Madinah, dan pada ketika itu tahun ke-74 Hijrah. Ada yang mengatakan 63, 64, 65. Ada yang mengatakan tahun 74 Hijrah. Baik. Itu berkenaan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kita masuk ke hadis. Hadis ini kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Bunyi macam sama tapi baris berbeza. La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan diri orang lain. Hadis ini amat penting di sisi ahli fiqh kerana dia merupakan suatu kaedah yang besar. Kalau kita belajar dalam ilmu qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, dibawakan hadis ini dan jadikan hadis ini sebagai kaedah syarak, kaedah syariat ataupun kaedah dalam fiqh, bagaimana untuk menentukan sesuatu hukum tersebut. Dia banyak kaedah-kaedah tu banyak. Baik. Pertama, para ulama berselisih pendapat mengenai apa makna darar dan apa makna dirar dalam hadis ini. Adakah kedua-duanya membawa maksud yang sama ataupun tidak? Pendapat yang masyhur mengatakan kedua-duanya adalah maksud yang berbeza, bahkan di sana terdapat beberapa pendapat mengenai maknanya. Pendapat yang terkuat mengenai makna darar, menyakiti. Menyakiti orang yang tidak pernah disakiti. Sementara dirar itu pula menyakiti dengan cara tidak sebenar ataupun terhadap orang yang menyakitinya. Tuan-tuan jangan pening, maksud darar dan dirar ni paling mudah untuk kita berikan kefahaman. Sama ada kita memberi mudarat kepada orang lain ataupun kita memudaratkan diri kita sendiri. Contohnya apa saya nak contoh? Merokok. Alah, Ustaz tak relax lah bagi contoh rokok ni. Ada contoh lain tak? Bagi contoh rokok pula. Tapi ini contohnya contoh. Tuan-tuan nak terima tak? Tuan-tuan kena terima lah. Baik, contohnya merokok. Rokok, pakar kesihatan, Kementerian Kesihatan juga mengatakan rokok adalah membahayakan kesihatan. La darar, membahayakan kesihatan. Wala dirar, dia juga membahayakan kesihatan, memudaratkan kesihatan orang lain. Bila kita hisap rokok, asap rokok tu terkena pada orang lain, orang lain juga mendapat mudarat. Sudahlah kita memudaratkan diri kita sendiri, bahkan dalam masa yang sama kita memberikan mudarat kepada orang lain. Ini contoh rokok. Ustaz tak ada contoh lain ke? Sensitif lah rokok ni. Okey, saya bagi contoh lain. Vape. Sama juga. Ataupun shisha ke apa ke kan. Baik, itu contohnya lah. Tuan-tuan nak beri faham. Kita memberi mudarat kepada diri sendiri, dalam masa yang sama kita juga memudaratkan kepada orang lain. Bahkan dalam Islam, memudaratkan diri sendiri itu merupakan satu perkara yang haram. Tidak boleh meletakkan diri kita dalam sebarang kemudaratan ataupun sebarang kehancuran. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah.
jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Benda yang membinasakan, benda yang memudaratkan, perkara yang membahayakan diri sendiri, maka kita kena elakkan. Itu salah satu contoh. Yang disebutkan dalam hadis ini, jenis ataupun bentuk mudarat itu ada dua jenis. Satu, tindakan daripada mukallaf yang sememangnya bertujuan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Bentuk ini tidak diragui lagi bahawa ianya adalah haram, bahkan terlarang ataupun dilarang dalam Islam. Satu lagi adalah bentuk ataupun jenis yang syarak telah melarang. Bentuk ini adalah jenis yang telah dilarang oleh syarak. Kebanyakannya tindakan ini bertujuan menimbulkan ataupun memberikan kemudaratan kepada orang lain. Okey. Yang kedua ialah tindakan mukallaf yang mempunyai tujuan yang baik, dibenarkan oleh syarak, tetapi di samping itu juga tujuannya, di samping itu juga bertujuan untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain ataupun ada kesan sampingan, kesan langsung, yang mana tindakannya itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Banyak contoh-contoh yang kita mungkin boleh berikan. Contohlah macam orang dia mencuri, dia mencuri ke merompak ke mencuri lah. Satu, dia telah memberikan mudarat kepada orang lain sebab dia ambil harta orang lain. Lepas-lepas mencuri, barang hasil curian dia pergi derma pula, pergi sedekah pula. Macam cerita apa nama? Robin Hood curi-curi lepas tu pergi sedekah pula dengan orang lain. Nampak macam benda tu bagus, baik, tetapi kita sebut tadi, matlamat tidak menghalalkan syara'nya. Diberi mudarat kepada orang lain. Daripada kaedah yang sama juga la darar, dikeluar lagi beberapa kaedah yang lain yang disebutkan sebagai ad-darurat tubihul mahzurat. Ataupun kalau kita terjemahkan keadaan darurat yang mana mengharuskan. Ada keadaan yang mana darurat itu pada asalnya kalau kita ambil, kalau kita buat, perbuatan itu menjadi haram, tetapi dalam keadaan yang lain dia diharuskan. Ini rasanya contoh yang mudah kita bagi. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang, contoh yang sekarang ni berperang di Gaza ke apa semua kan, nak makan tak ada makanan, nak cari makanan halal, lembu kena tembak, lembu pun terjejas, kambing, haiwan ternakan, dan kata ayam, lembu, kambing apa semua, kucing pun jadi mangsa peperangan, mangsa serangan Zionis. Kita boleh tengoklah video-video yang ada tu. Baik, dalam keadaan darurat demikian, maka apa sahaja yang ada untuk dia survive hidup, untuk dia makan, nak tak nak kita kena makan, manusia kena makan. Maka ketika itu apa sahaja yang boleh dimakan, walaupun dari bangkai sekalipun, walaupun kita sebut sebagai khinzir sekalipun, kalau ia dalam keadaan darurat, maka diharuskan oleh syarak, tetapi sekadar dengan kadar yang sepatutnya, sekadar untuk alas perut, sekadar untuk mengalas perut, untuk hidup sahaja. Sedaplah suap 2 kali, sedaplah makan 3 kali, panggang pula, buat barbecue pula, tu tak jadi hal ya. Darurat pula. Tuan-tuan masuk hutan, sesat dalam hutan, pergi hiking, masuk hutan sesat 3 hari, 4 hari, tak keluar-keluar, bekalan makanan dah habis. Buah-buah pun tak ada apa semua, ada pokok kayu je. Tiba-tiba nampaklah ada monyet ke apa semua lompat-lompat, tuan-tuan tangkap. Pasang perangkap tangkap. Nak makan tak makan, tangkap lah Antara tergamak nak makan, tak makan kan lapar, 3 hari tak makan dalam hutan. Dalam keadaan darurat dibenarkan makan sekadar yang sepatutnya sahaja. Cara nak masak macam mana, tuan-tuan pandai-pandailah. Nak masak barbecue ke apa ke. Cuma kaedah dia memberikan keharusan, Islam memberikan keharusan untuk mengambil darurat, tubihul mahzurat, benda yang asalnya diharamkan, tetapi dalam keadaan darurat diharuskan, sebab ini untuk kehidupan kita. Tak makan kan mati, hilang nyawa pula, lebih besar mudaratnya. Baik, dalam kaedah ataupun dalam kaedah yang sama juga, ataupun dalam hadis yang sama, la darar wa la dirar, masih hadis yang sama juga. Dalam hadis yang sama juga, ada satu kaedah
yang disebutkan, dipecahkan dari kaedah yang disebut sebagai irtikab akhafu dararain wajibun, mengambil darurat yang paling ringan, mengambil di antara dua darurat, salah satu di antara yang paling ringan itu merupakan wajib. Tuan-tuan nak faham ni, saya bagi contoh je senang, senang tuan-tuan faham. Kita pergi kenduri, hujung tahun banyak orang buat kenduri kahwin apa semua, kita pergi kenduri. Kita ni doktor dah pesan, pakcik ada kencing manis, pakcik ada darah tinggi, pakcik ada gout, pakcik ada macam-macam, 3 serangkai. Pakcik makan kena jaga, jangan asal jaga je makan, makan tu kena jaga, makan je kena jaga. Baik, kita pun pergi kenduri. Dah belajar dekat kuliah, dah belajar dekat masjid, ustaz kata apa? Akhaf ad-dararain, ataupun la darar wala dirar. Jangan memberi mudarat pada diri sendiri ataupun orang lain. Tengok-tengok tuan rumah hidangkan kari kambing, nasi minyak, kenduri kahwin, nasi minyak kari kambing. Lepas tu adalah gulai ayam, kuah dalca. Kam tak makan, rugi pula. Kambing ini bukan senang nak dapat, pergi kenduri je baru ada. Itu pun tak semua kenduri orang masak daging kambing. Kambing mahal. Kambing seekor je 1,200, 1,300 seekor kambing. Mahal. Tambah lagi pula kenduri kahwin ni berapa banyak ekor kambing nak dipakainya. Ada pula gulai kambing, terliur dah pula. Tapi doktor dah pesan, nak makan ubat dulu ke nak makan dulu? Kan? Tak apalah, makan sikit, betul makanlah ubat, kan? Betul. Jadi dalam kaedah begini, bila kita dah belajar, kita dah faham bagaimana irtikab khaf dararain wajib. Ambillah yang paling ringan mudaratnya. Kambing darah tinggi, nasi minyak ada kolesterol dengan minyak sapi dengan apa semua, kan? Tengok-tengok adalah gulai ayam. Ayam pun doktor kata tak boleh makan banyak. Ayam pun sikit bolehlah. Pening-pening tak apalah. Daripada makan kari kambing, lebih baik makan gulai ayam. Ayam masak merah ke apa kan. Lebih baik ambil ayam daripada ambil kambing. Tahu dah makan sikit walaupun seketul daging ataupun secubit daging, lepas ni balik confirm naik darahnya. Confirm naiknya. Kita dah ada pengalaman, contoh. Jadi elakkan, jangan makan. Ambil yang ringan mudaratnya. Mudarat juga kalau makan ayam pun sama juga. Takkan nak makan nasi minyak dengan kuah dal je, kan? Nasi minyak papadam kuah dal tak jadi, kan? Kenalah ada lauk sikit. Ambillah gulai ayam sikit ataupun ayam masak merah sikit. Ini contoh tuan-tuan nak faham. Akhaf dararain. Ada dua lauk yang terhidang, dua makanan yang terhidang, dua-dua sebenarnya kita tak boleh makan. Faktor kesihatan kita, disebabkan faktor kesihatan kita, kambing pun tak boleh makan, daging tak boleh makan, ayam pun kalau ikutkan doktor tu pun tak bagi makan. Tapi antara kambing dengan ayam okey lagi. Ayam okey lagi. Doktor kata ayam bolehlah makan sikit. Kalau boleh jangan ambil yang kuah, ambil isi je. Kalau ada ayam panggang, ambil ayam panggang. Banding ayam goreng dengan ayam panggang, ambil yang ayam panggang tu. Panggang tak ada minyak, kalau goreng ada minyak, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan pun tahu benda tu. Jadi akhafu dararain, ambil yang paling ringan, kemudaratannya. Tapi balik makan ubat, ikhtiar juga, balik kena makan ubat, cover balik. Itu contoh kaedahnya. Lepas tu minum pula, ada teh tarik dengan kopi O. Sudah, teh tarik ni padu ni, kan? Nak teh tarik kopi O, tak minum kopi pula. Kan minum kopi sakit kepala, sama juga. Kan minum teh tarik kencing manis, manis pula, kopi O. Ada pula air kosong, minum air kosong lebih selamat. Minum air kosong lebih selamat. Contoh. So itu kita nak bezakan. Di antara dua kemudaratan, dibenarkan kita untuk mengambil mudarat yang lebih ringan. Dan sebaik-baiknya tak ambil langsung lah. Tapi kan kalau tak makan, kecil hati pula tuan rumah. Dah makan ke belum? Tak apalah, saya pun dah kenyang, kan? Padahal kita takut nak makan. Boleh makan tapi dengan kadar yang diperlu ataupun kadar sedikit ataupun yang diperlukan saja. Itu contoh yang kita boleh berikan kepada. Baik. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahawa contoh ni ulama bagi contoh, penggalian telaga tersebut ditegah. Sekejap.
Contoh yang lain, seseorang menggali telaga yang berdekatan dengan telaga jirannya itu, lalu air jirannya itu berkurangan. Bila mana dia gali telaga, ini kaedah dululah dalam kitab tersebut. Dah Azan ke? Baik. Imam Malik berkata, penggalian telaga itu ditegah daripada melakukannya. Jika seorang itu telah menggalinya, maka hendaklah ditimbuskan kembali, kerana ia adalah perkara yang menimbulkan kemudaratan. Dah Azan? Masuk waktu? Sebab dia tak boleh. Oh, jangan usah. Kita azan dulu Allah. Kita sambung sikit ya tuan. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahawa penggalian telaga tersebut ditegah daripada melakukannya. Jika seseorang itu telah menggalinya, maka hendaklah dia ditimbuskan kembali, kerana ia adalah di antara perkara yang menimbulkan kemudaratan. Abu Daud meriwayatkan dalam Al-Marasil daripada hadis Abu Qilabah
radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadarru fil hafri wadhalika ay yahfira rajul ila janbi rajuli liyadhhaba bima. Janganlah kamu saling memudaratkan dalam menggali telaga, iaitu seseorang itu menggali telaga berhampiran dengan telaga orang lain untuk menghilangkan airnya. Okey. Tuan-tuan, berdasarkan kaedah juga hadis ini juga yang mudah untuk kita faham. Contohlah depan rumah kita ataupun dekat tempat kita dah ada orang menjaga nasi lemak. Contoh, kat sini ada gerai nasi lemak, kita pula pergi datang pacak kat sebelah dia gerai nasi lemak yang sama. Boleh ataupun tak boleh? Dalam kalau mengikutkan hadis ini, dia boleh mendatangkan mudarat, menyebabkan bergaduh ke apa semua, orang ni hilang customer, kan benda yang tak manis. Nak menjaga tak salah. Islam menggalakkan perniagaan, Islam menggalakkan berniaga. Nak menjaga tak salah. Cuma mungkin tak kena pada tempatnya, sebab dah ada orang sebelah menjaga nasi lemak, kita pula datang pacak lagi satu gerai menjaga nasi lemak juga. Melainkan kalau mendapat persetujuan, tidak menjadi masalah, sama-sama menjaga nasi lemak tak apa. Mungkin ini nasi lemak kosong, ini nasi lemak ada kerang ke, ada sambal ayam ke apa ke, contoh gitu. Yang terbaik mungkin ni pacak kedai nasi lemak, gerai nasi lemak, yang sebelah ni pacaklah gerai burger ke, gerai sate ke, gerai kuih muih ke, bihun ke apa ke, yang berbeza sedikit. Tu tidak menjadi masalah. Melainkan kalau memang tempat tu memang food court, macam dekat pasar malam, kita pergi pasar malam, hujung sana ada orang jual murtabak, tengah-tengah ni pun orang ada jual murtabak juga. Ni pasar malam tak apa. Sebab banyak pilihan. Bukan orang datang semata-mata nak beli murtabak je, orang beli itu, nak beli ni, macam-macam beli. Tapi kalau memang kalau dia dengan niat pun sahaja untuk nak menarik perhatian, nak menarik customer, itu sudah dikatakan meletakkan kemudaratan kepada orang lain. Itu sebagai contoh untuk kita faham. Contoh untuk faham. Macam kita isu telaga tadilah. Ini ulama bagi contoh. Dah ada orang gali lubang untuk buat telaga, untuk buat perigi, kita pula pergi gali pula kat sebelah. Melainkan kalau orang tu dia tak bagi air, dia tak nak kongsi air. Ini saya punya perigi, ini saya punya telaga. Dia tak nak kongsi air dengan kita. Kita terpaksalah gali lubang lain, buat perigi lain untuk kita dapat air. Itu tidak menjadi masalah. Sebab kita di sini Imam Ahmad ataupun ulama yang lain selain Imam Ahmad dan juga Imam Malik berpendapat harus berbuat demikian kalaulah keadaan ini kita sebut tadi. Kita nak pacak gerai nasi lemak, sebelah pun dah ada orang jaga nasi lemak. Kalau mendapat persetujuan, kalau kata benda itu adalah perkara yang harmoni, yang boleh diharmonikan, tak bergaduh. Kita biasa kalau jaga sebelah ni memang confirm gaduh. Orang jual nasi ayam, sebelah jual nasi ayam gaduh. Walaupun tu ujung sempang saya, ujung sempang saya gaduh juga. Kita curi customer dia lah, kita ambil customer dia, gaduh-gaduh silap santaunya pula kedai tu. Kan lagi mudarat lah. Lagilah macam-macam. Benda ni banyak berlaku, yang saya jumpa banyak lah. Banyak. Jadi untuk nak menghilangkan kemudaran tersebut, maka kena ikhtiar benda yang lebih baik, benda ikhtiar yang lebih baik, yang berbeza dan yang tidak boleh menyakit. Macam sebut tadi, menjaga tak masalah. Menjaga memang digalakkan dalam Islam, sunnah Nabi SAW menjaga tu. Tetapi kenalah dengan caranya. Tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil customer orang lain. Lepas tu pula kita apply lesen peniaga, lesen pajak premis, lesen pajak meja, letak apa semua, letak payung semua. Ada dia punya peraturan, ada dia punya adab. Bukan hanya ikut peraturan. Kita kata orang ni nak menjaga nasi lemak, kita menjaga nasi lemak, saya ada lesen, saya dibenarkan. Tapi dalam masa yang sama, adab tu juga kena jaga. Keharmonian di kalangan masyarakat tu kena ambil berat juga. Kena ambil berat juga. Okey. Segala perbuatan yang memudaratkan yang disebut oleh Allah SWT dan Rasulnya hendaklah dijauhkan, seperti zina, riba, bunuh dan lain-lainnya. Termasuk juga perkara yang masa kini, antaranya menghisap rokok, shisha dan rokok elektronik. Ni kitab sebut tadi saya bagi contoh tu, kitab ulama sebut. Dan juga vape.
Wajib bagi kita menjauhkan diri dari kemudaratan ini dan juga orang lain. Guru kami berkata, kalaulah kita beramal dan berjalan mengikut panduan hadis ini, sudah tentu keadaan kita akan lebih elok dan kehidupan kita akan lebih bahagia. Tetapi malangnya, jiwa kita sentiasa terheret ke arah sifat kedekut, sifat bermusuhan, dengki-mendengki antara satu sama lain. Dan tidak peliklah bila mana kita mendapati seseorang itu sentiasa memberikan kemudaratan kepada saudaranya sendiri. Maka seseorang Muslim itu perlu menghormati orang lain dan memuliakan mereka dalam semua urusan kehidupan. Ditambah lagi dengan perasaan belas kasihan dan persaudaraan antara sesama manusia, yang mana mampu menghalang berlakunya perkara yang memudaratkan. Semoga Allah memurnikan kepada kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji dalam melayari bahtera kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan berdasarkan hadis yang pendek ini, la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memberi mudarat kepada orang lain. Sama-samalah kita ambil manfaat dan kita amalkan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.